Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam pendidikan Islam KSSM tingkatan 2 dengan tajuk Amanah Terhadap Harta dan Nyawa, iaitu bidang Al-Quran. Boleh rujuk buku teks muka surat 45. Seperti biasa, sebelum kita teruskan dengan pengajaran dan pembelajaran, anak-anak bolehlah melihat terlebih dahulu apakah objektif pembelajaran yang boleh anak-anak capai. Yang pertama ialah diharapkan di akhir pengajaran anak-anak dapat membaca Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 dengan baik. Yang kedua, diharapkan anak-anak dapat menyatakan maksud serta terjemahan ayat dengan betul. Yang ketiga, dapat menyenaraikan kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa. Yang keempat, dapat menyenaraikan tujuan Allah melarang kita membinasakan diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, dapat menyatakan sebab larangan Allah mengambil harta secara batil. Dan yang keenam, dapat menyatakan pengajaran ayat. Mari kita sama-sama membaca ayat dengan betul, lancar dan bertajwid. Daripada surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Mari kita lihat intisari ayat. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta kamu sesama kamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara sesama suka antara kamu. Wala ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Sesungguhnya Allah sentiasa mengasihani kamu. Tujuan syariat Islam ini adalah untuk menjaga harta, agama, nyawa, akal dan keturunan. Kenapa pentingnya memelihara dan menghargai harta dan nyawa? Harta dan nyawa adalah rahmat Allah SWT. Jadi segala yang kita miliki semuanya daripada Allah SWT. Kita hendaklah menggunakannya untuk melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini. Yang kedua ialah kerana harta dan nyawa itu juga adalah antara perkara yang dijaga dalam syariat Islam. Islam menetapkan peraturan seperti larangan mengambil dan menggunakan harta secara batil dan larangan membinasakan diri sendiri dan orang lain agar kemaslahatan manusia terpelihara. Kita lihat pula kenapa Islam melarang kita daripada mendapat harta secara batil. Apa batil tu? Dari tadi batil kan? Batil tu sebenarnya ialah mendapatkan harta secara salah, secara tidak betul.
Okey, kenapa Islam larang? Kerana yang pertama, ianya boleh melanggar perintah Allah secara khususnya. Okey, memang Allah larang. So, ikut je lah. Kalau kita buat juga, bermakna kita melanggar perintah Allah. Yang kedua ialah mendapat dosa dan dimurkai Allah. Bila kita langgar perintah Allah, maka ianya akan menjadi dosa. Dan paling ditakuti ialah kita akan dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah menghilangkan keberkatan dan rahmat Allah. Wa na'udzubillah. Bila Allah dah murka, maka kita akan hilang keberkatan dan rahmat Allah. Yang keempat ialah boleh menyebabkan berlakunya kezaliman dan penindasan terhadap orang lain. Dan yang kelima ialah mencetuskan pergaduhan. Itu sebab kenapa Allah melarang kita daripada mendapatkan harta secara batil. Oleh itu anak-anak, pengurusan harta ni sangat penting. Okey, jadi pilih sama ada cara yang betul atau cara yang batil. Cara yang betul ni kita berbelanja secara berhemah. Kita jual beli pun secara jujur. Dan kita bekerja ialah secara halal. Okey, manakala cara yang batil pula ialah mencuri, riba dan rasuah, menipu dalam jual beli, boros dan kedekut. Kita lihat pula larangan membinasakan diri dan orang lain. Islam larang kita membinasakan diri dan orang lain kerana yang pertama ianya melanggar hak Allah itu sendiri. Yang kedua ialah membawa kemudaratan pada diri dan masyarakat. Yang ketiga ialah menggugat keharmonian hidup. Okey. Faham tak kenapa? Kerana yang pertama tu melanggar hak Allah kerana Allah cipta manusia. Allah bagi macam-macam pada manusia. Kenapa kita nak merosakkan? Yang kedua ialah dia boleh membawa kemudaratan dan pada diri dan masyarakat. Contohnya kalau kita buat kejahatan, kadang akhirnya kita ditangkap, maka membawa kemudaratan pada diri kita. Bahkan yang mengaibkan kepada ahli keluarga. Okey, yang ketiga tu menggugat keharmonian hidup. Masyarakat akan rasa terancam sentiasa. Antara perbuatan yang tidak menghargai nyawa ialah membunuh diri sendiri ataupun membunuh orang lain. Yang kedua ialah ketagihan rokok dan dadah. Wa na'udzubillah, minta jauh lah anak-anak. Kalau boleh, janganlah kita ambil rokok ataupun vape dan sebagainya. Yang ketiga ialah membuli, merempit dan membuang bayi. Jangan suka membuli. Itu semua adalah perbuatan yang tidak menghargai nyawa. Sama ada nyawa diri sendiri ataupun nyawa orang lain. Baik. Pengajaran ayat yang boleh kita ambil ialah kita hendaklah menghargai harta dengan cara membelanjakan ke jalan Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Yang kedua, umat Islam patutlah berusaha mendapatkan harta dengan cara yang halal dan diredai Allah seperti berniaga dengan jujur. Yang ketiga, kita haruslah menghargai nyawa dan diri dengan menjaga kedua-duanya daripada perkara yang memudaratkan seperti dadah. Dan yang keempat, umat Islam hendaklah mewujudkan hubungan baik sesama manusia dengan cara tidak menghancurkan dan tidak saling membunuh bagi menjaga kemaslahatan hidup. Baik, untuk rumusan, apakah larangan dan suruhan Allah dalam surah An-Nisa ayat 29? Yang pertama ialah jangan gunakan harta ke jalan yang batil. Contohnya kita gunakan duit kita untuk membeli sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua ialah dapatkan harta dengan cara yang halal. Contohnya berjual beli
ataupun melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Dan yang ketiga ialah jangan berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Kita hendaklah menjaga nyawa masing-masing, sama ada diri sendiri maupun orang lain. Itu saja pengajaran Ustazah untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.